Ini adalah pengalaman saya jumpa stranger Jepun yang pertama kan. Saya pun fikir 2-3 kali nak pergi ke tak, nak pergi ke tak. Dia panggil dia ajak saya datang dekat rumah dia. Dia bagi tahu yang dia seorang diri ketika tu. Saya macam, "Oish, ini peluang ni, ini peluang ni." Lepas tu saya macam Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Dan sudah tentu selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kepada siapa-siapa yang tak berpuasa dan tonton video saya ni, pastikan anda ada hujah yang kukuh untuk berhadapan dengan Allah nanti. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Topik kali ni saya tak nak letak apa-apa topik ataupun subjek. Saya nak anda go ikut flow yang saya cerita kepada anda. Sebab ini adalah satu pengalaman yang menarik yang baru saya ingat sahaja. Ini adalah pengalaman ketika saya belajar dekat Jepun dulu. Saya ke Jepun pada tahun 2010 dan saya menetap dekat sana sampai 2013. Masa saya belajar, saya masuk ke universiti tu dah tahun ketiga. Tahun pertama universiti dan tahun kedua saya belajar dekat Unicell dan dia twin program. So saya sampai dekat Jepun tu saya dah pun masuk tahun ketiga dan juga tahun keempat. Walaupun tahun ketiga tu dia penuh dengan pembelajaran dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, but still ada banyak masa lapang untuk saya main. Lagi-lagi masa lecturer tengah sembang dekat depan apa-apa, saya pun tak tahu nak buat apa. Jadi saya pun buka WeChat, saya buka apa benda-benda macam benda-benda macam WeChat macam tu yang boleh buat look around lah. Jadi kita cari kawan-kawan dekat tepi kita yang mana kita boleh berkawan, yang mana kita boleh bersembang, ajak keluar ke, tengoklah macam mana. Sebab masa tu student, kita tak tahu apa yang kita buat dan sebagainya. And dekat Jepun ni kan, yang menarik dekat Jepun, message punya message punya apps. Message punya apps yang famous bukanlah WhatsApp macam Malaysia, tak. Tapi yang famous dekat sana ialah Line. Saya yakin ada ramai di antara anda yang pernah dengar tentang apps Line ni. Tapi saya tak pasti ramai tak antara anda yang guna apps ni lah. Kalau dekat Jepun boleh dikatakan hampir semua rakyat dia pakai apps Line ni. Mereka ada banyak buat duit dengan stiker-stiker. Even ada stiker beruang mereka tu, mereka jadikan anak patung dan jual dengan harga yang boleh dikatakan agak mahal loh. So dekat sana ada Line. Cuma Line ni dia berbeza dengan WeChat, yang mana dekat WeChat kita boleh look around, cari orang di sekeliling kita dan berkawan dengan orang tu kan. Dekat Line tak boleh, memang tak ada. Cuma masa tu 2010, 2011 macam tu, ada banyak third party punya apps yang membolehkan kita cari pengguna-pengguna Line yang ada di sekitar kita dan kita berkawan dengan dia. Kita boleh buat benda tu. Jadi saya sebagai seorang student, lelaki, bujang, banyak masa, tak tahu nak buat apa, saya pun gunalah apps-apps ni untuk cari kawan-kawan. Jadi saya jumpalah ramai orang Jepun, ramai orang Cina, Jepun kan. And ditakdirkan Allah nak dijadikan cerita, adalah seorang awek Jepun yang sangat-sangat lawa reply saya. Reply message kita borak-borak and saya excited gila. Yelah awek Jepun lawa pula kan dari segi gambar. Dia punya hint tu dari segi gambar lah. So dari segi gambar lawa gila. Dia pun message saya macam, boleh pergi jauh dengan awek ni. Sebab ada sesetengah orang bila kita message dia, kita tak ngam oh. Jadi message tu macam tergantung macam tu saja. Tapi awek ni macam kena dengan aku dia faham jiwa aku. Awek ni dah lah lawa kan. And untuk pengetahuan anda, budaya filter macam Instagram filter ataupun smartphone yang kita boleh edit muka kita yang jerawat, boleh hilang jerawat bagai tu, masa saya duduk dekat Jepun tu 2010 ataupun tahun tu 2010, 2011, budaya ni belum famous lagi. Instagram ada tapi orang tak pandai nak guna filter nak bagi cantik lah. Kalau sekarang anda boleh tengok dekat media sosial, kita tengok macam awek ni lawa gila ataupun laki ni nampak smart gila kan, tak ada jerawat langsung. Tapi bila kita jumpa depan-depan, macam ni je ke? Ataupun maybe anda tengok saya dalam video, anda nampak macam kurus ya, habis cerah, okey je body kan. Bila jumpa depan-depan, bapak dah lah gemuk pendek kan. So idea ataupun mindset yang mengatakan ni gambar saja ni, depan-depan mesti hodoh gila kan.
pemikiran macam tu belum wujud lagi ketika tu. Sebab budaya filter tu sendiri belum matang. Cuma yang menariknya dekat Jepun budaya filter dah pun matang. Sebab Jepun dari dulu lagi, dari zaman 90-an lagi, mereka sangat-sangat famous dengan satu budaya ambil gambar, lepas tu edit muka, kasih nampak flawless, cantik dan print. Budaya tu mereka panggil sebagai purikura lah. Dekat Malaysia pun kita boleh nampak ada booth-booth yang kita boleh masuk dengan kawan-kawan kita dan ambil gambar yang keluar tu memang lawa gila, dah siap editing, ada love, ada glossy bagai tu kan. So dekat Jepun budaya editing mereka saya dah boleh kata matang lah kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain ketika tu. So saya tak expect yang ini adalah yang dah difilterkan. Satu ketika bila kami dah berkawan lama ni message lama tak lama pun baru 2 minggu lah, dia pun ajak saya datang ke rumah dia. Saya duduk dekat Hachioji, negeri Tokyo tapi paling hujung lah, hulu Tokyo, dan dia duduk dekat Yokohama. Yokohama ni kita consider dia sebagai satu bandar yang maju. Dia adalah bandar pelabuhan. Kalau anda nak beli kereta nak bawa balik ke Malaysia ke, anda kena pergi dekat Yokohama. Even kalau anda banyak tengok anime ataupun drama-drama Jepun kan, mereka banyak main dekat Yokohama sebab satu pemandangan dia cantik, yang kedua dia bandar tapi dia tak busy sangat, so boleh buat penggambaran dan sebagainya dekat sana. Ketika tu ini adalah pengalaman saya jumpa stranger Jepun yang pertama kan. Saya pun fikir 2-3 kali nak pergi ke tak. Dia panggil dia ajak saya datang dekat rumah dia bagi tahu yang dia seorang diri. Ketika tu saya macam ini peluang ni. Lepas tu saya macam terdetik jugalah. Saya pun tanya kawan saya, cantik lah perempuan ni. Dia pun bagi tahu, perempuan ni ke laki ni? Alamak. Ketika tu baru saya perasan rupanya yang saya sedang sembang ni bukan perempuan Dia dia lelaki. Nampak kot dia punya halkom ni, memang nampak benda ni memang terang jelas kan. Cuma saya tak perasan sebab yalah mungkin dah nampak muka dia cantik gila, so saya tak perasan dia punya anak tekak dan sebagainya. Saya ingatkan dia perempuan, dan bila saya tanya dia, betul ke awak ni perempuan kan, dia pun bagi tahu tak, saya the new half. Dia kat Jepun untuk pondan ni bahasa yang kita kata general dia kita panggil sebagai okama. Kalau anda layan One Piece, Sanji kan, Kuro Ashi Sanji tu, dia masa dia belajar untuk tingkatkan dia punya skill pertarungan tu, dia punya kaki dia blow bagai tu, dia dihantar oleh Kuma ke Okama Island lah. So dekat situ kita boleh nampak ada pondan-pondan event semua tu kan. So itu Okama tu dia adalah satu word yang general. Dia word yang general merujuk kepada lelaki jadi perempuan jadi lelaki, transgender dan sebagainya. So itu word Okama. Tapi word ni dia dah dimodernkan dengan perkataan baru iaitu new half. Okey, bila orang Jepun dia berkahwin dengan luar Jepun, tak kisahlah US ke Malaysia ke, anak dia tu kita akan panggil sebagai half lah. Dia gabungan breed Jepun keturunan Jepun dengan keturunan bukan Jepun, kita akan panggil dia half ataupun separuh kan. Separuh Jepun, separuh bukan Jepun. Tapi untuk golongan yang kita kata pondan ni, mereka akan panggil sebagai new half. Separuh yang baru. Separuh yang baru. So separuh yang baru ni boleh dikatakan diterima umum dekat Jepun. Even ada beberapa selebriti mereka yang famous gila walaupun dia adalah new half. Dia bukan khunsa, tapi dia adalah mereka yang tukar jantina mereka. Sebagai contoh yang paling famous, tak silap saya, Matsuko Deluxe. Rasanya lah dia besar gila, tuan dia memang besar gila, dia lelaki tapi dia tukar jadi perempuan, and dia boleh dikatakan idola oleh golongan Okama ataupun new half tadilah. Even kalau bercakap tentang kepribadian Matsuko half ni pun, saya pun ada benda yang saya macam respect dia. Dari segi dia bertukar jantina tu memang benda tu adalah salah dari segi agama, tapi dari segi kemanusiaan, saya bagi contoh lah. Ada satu kes yang sangat-sangat famous dekat Jepun ni. First kali anda kena tahu yang Matsuko Deluxe ni, dia adalah seorang, kita kata nak kata pelawak pun tak, tapi dia lebih kepada hosting, lebih kepada macam perbincangan. Dia adalah seorang idola lah. Boleh dikatakan ramai gila orang Jepun yang respect dia. Tambah dengan
menjadi seorang pondan keluar dekat TV bagi, kita kata nak cakap ceramah agama tu bukan, tapi bagi idea dia, lepas tu buat lawak, buat itu, buat ini, even kadang-kadang pun ada menyanyi. Dia memerlukan satu keyakinan diri yang sangat-sangat kuat, and benda tu di-admire oleh orang Jepun sendiri. Even saya sendiri, kalau anda tanya saya bab keyakinan diri tu, memang saya respect gila. Dia ni, laki ni memang saya respect gila. So dia mempunyai ramai pengikut dia, ramai gila dia punya fan, ramai gila pengikut dia. Ada dalam satu rancangan dia turun ke, ialah jumpa dengan rakyat marhai ni. Dia cari orang yang susah, dia jumpa satu restoran yang memang tak ada orang langsung. Restoran tu macam hidup segan, mati tak mahu. Dia pun sembang dengan owner restoran. Owner restoran kata, oh susah nak fight dengan kedai-kedai baru yang baru naik dengan idea mereka. Diorang tak ada duit nak expand business kan. So Matsuko Jun tu lah, tak silap saya. Dia Matsuko Jun Deluxe. Maybe saya akan betulkan kalau saya salah dengan teks lah. Anda boleh tengok dekat situ. Dia panggil dia punya fan dekat TV tu. Dia kata, oh siapa-siapa yang rasa diri dia nak support orang ni, boleh datang dekat kedai ni. And dalam masa seminggu saja kedai ni viral sampai toke dia pun dah tak sempat nak handle, kena hire ramai orang untuk tolong lah. So ini bagaimana dia menggunakan dia punya pengaruh ke arah kebaikan. Saya tak nafikan dari segi pondan tadi, saya tak boleh accept, saya tak boleh terima, tapi bagaimana dia menggunakan dia punya pengaruh ke arah kebaikan. Ini adalah satu benda yang patut kita puji lah. Kita boleh tengok dekat Malaysia ramai juga orang yang famous naik dengan marketing yang bodoh-bodoh bagai tu, tapi jarang sangat dia guna pengaruh dia untuk kebaikan. Jarang sangat. Kita boleh nampak lah berapa kerat saja yang pergi dekat pekedai-pekedai yang hidup segan mati tak mahu, and dia support bisnes orang tu. Jarang sangat kita dengar benda-benda macam tu. Dia sedekah kepada anak yatim ke, sedekah dekat orang tu, yang tu memang kita nampak. Itu tak ada masalah. Itu bagus. Cuma kalaulah mereka ni boleh turun padang tolong mana-mana bisnes yang tengah struggle untuk naik kan. Bisnes-bisnes kecil ni dia tak ada duit untuk marketing. Kadang-kadang bila macam saya sendiri kan, saya ada restoran Samurai Yakiniku dekat Bangi, dekat Kota Baru. Saya punya marketing fund tak besar dalam 1,000 ataupun dalam 3,000 ringgit Malaysia lah. Bila kita nak panggil YouTuber ke influencer untuk datang buat marketing, bila tanya berapa kos mereka bagi tahu kos mereka dalam 5,000, 6,000. Saya tak ada isu dengan harga mereka. Itu depend pada dia lah kan. Cuma as orang yang baru nak buat bisnes, bila kita dengar macam 5,000, 6,000, kita macam tak mampu nak bayar lah. Even ada influencer yang minta sampai 30,000 ringgit Malaysia. Kita tak boleh bayar. Itu hak dia nak letak berapa. Tapi kalau kita seorang yang betul-betul nak tolong orang kan, kita mesti macam tanya dulu bisnes dia macam mana, berapa bajet dia. Okey lah, boleh bayar 2,000. Oh tak apalah, saya tolong awak 2,000 pun saya boleh terima job ni kan. So itu yang kita nak dalam komuniti kita. Bukan bila dapat job je sengaja buat mahal. Kita kadang-kadang kan, saya fikir hidup ni memang tak adil. Saya tak nafikan hidup ni memang tak adil lah. Memang kita kena accept benda tu. Sebagai contoh, kita boleh tengok YouTuber yang famous dari segi makanan. Saya bercakap dalam konteks makanan lah sebab saya run business restoran kan. Kita boleh tengok YouTuber ataupun Insta famous ataupun TikTokers yang famous dengan makanan ni, tak kisahlah food review ke, ASMR ke, atau mukbang ke, tak kisahlah. Bila keluar KFC punya produk, McD punya produk, mereka willingly pergi beli dan mereka akan promote lah kita kata kan. Tapi kalau company kecil macam company saya nak minta mereka buat video, mereka akan minta pada satu harga yang ridiculous gila, RM10,000 Malaysia, RM20,000 Malaysia. Somehow bila kita bagi tahu kos kita macam saya punya bajet ni RM2,000 saja, boleh tak rendahkan? Oh tak boleh, saya punya harga memang macam tu. Tak apalah, itu isu dia kan. Tapi somehow saya nak mengajak semua orang yang tonton video saya ni supaya kalau kita ada pengaruh kita, maybe kita boleh tolong kawan-kawan kita yang lain, kedai-kedai kecil, kedai-kedai penjaja-penjaja dekat tepi jalan tu kan, kita tolong viralkan, kita tolong promote dekat Facebook kita supaya ramai-ramai dapat support dia. Kan. So itu sahaja untuk video kali ni. Kalau nak sembang panjang lagi, boleh sembang bab-bab ni kan. Tapi itu sahaja. Saya harap anda dapat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.